الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه اللهم اغفر لنا. Naik sampai muka surat 13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan beberapa sifat orang yang beriman. Dan kita dah bincang bahawa yang dimaksud dengan beriman tadi ialah orang yang beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran dan hadis baginda SAW. Dan apabila ulama Islam radhiyallahu anhum mengkaji ke semua Al-Quran dan hadis, maka mereka mendapati kita perlu beriman kepada 3 perkara. Pertama sekali ialah ilmu akidah yang telah diringkaskan menjadi sifat 20. Dan kedua, kita kena beriman dengan ilmu fiqh yang disusun di dalam 4 mazhab. Dan yang ketiga, kita perlu beriman dengan ilmu tasawuf yang disusun oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, dan dibawa oleh tarekat-tarekat yang bertebaran di seluruh dunia. Jadi sekiranya kita beriman dengan ketiga-tiga fardu ain tadi, barulah kita dihukumkan amanu. Jadi sifat pertama orang yang beriman ialah hajaru. Mereka tadi berhijrah. Dari Imam Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi radhiyallahu anhu, dia berkata, hijrah tadi dia ada 5 bentuk penghijrahan. Pertama sekali ialah kita berniat meninggalkan akhlak-akhlak yang keji. Akhlak yang keji tadi termasuklah segala jenis dosa. Maksudnya berzina, mencuri, membunuh manusia, minum arak, itu semua ialah akhlak yang keji. Dan kita niat jugalah meninggalkan akhlak-akhlak yang batin, yang dicela juga, seperti sombong, megah, bangga diri, menunjuk-nunjuk dan seumpamanya. Itu ialah hijrah yang pertama. Maksud bentuk pertama ialah meninggalkan segala sifat-sifat yang dicela. Lepas itu hijrah yang kedua ialah meninggalkan segala kehendak nafsu. Maksud nafsu kita ni dia menyuruh kita supaya banyak bercakap, menyuruh kita supaya banyak makan, menyuruh kita supaya banyak tidur, berjalan, bergaul, gelak ketawa. Itu ialah perkara utama yang disuruh oleh nafsu. Jadi kita kena lawan juga, dan kita kena meninggalkannya. Dan yang ketiga ialah berhijrah, meninggalkan ikhwanus su', maknanya sahabat-sahabat yang tidak baik. Maknanya apabila kita dah berniat untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita terpaksa meninggalkan kumpulan yang satu masa dulu kita buat maksiat dengan kumpulan tersebut. Kerana selagi kita duduk dalam kumpulan tadi, maka kita tak boleh menukar tabiat tadi, sebab kita akan terambil tabiat sahabat-sahabat kita yang lain tadi lah. Jadi salah satu bentuk penghijrahan yang perlu kita usahakan ialah kita meninggalkan kawan-kawan yang bersama-sama kita melakukan maksiat bersama mereka.
Dan penghijrahan yang keempat ialah meninggalkan tempat yang kita melakukan maksiat. Maknanya kita duduk di satu kawasan, dan kawasan ni tempat kita buat maksiat seumpamanya, maka bila kita niat untuk berhijrah, maka kita kena pindah, tinggalkan tempat tersebut, pergi kepada tempat yang lain. Itu yang empat bentuk penghijrahan. Dan yang terakhir sekali ialah meninggalkan huzuzun nafsi, apa saja yang dikenaki oleh diri kita lah. Maksudnya tadi mula-mula tadi kita dah bincang empat tuntutan nafsu. Dan terakhir yang ulama kata ialah apa sajalah yang dikehendaki oleh nafsu, kita cuba tukarkan dengan perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sembahyang kerana nafsu Allah tak redha, maka kita tukarlah sembahyang kerana Allah. Baca Quran kerana nafsu, kerana nak menunjukkan kita ni pandai baca Quran. Baca Quran sebab nakkan sesuatu habuan, ganjaran, hadiah ke atau seumpamanya, pertandingan ke, maka kita tukarlah baca Quran semata-mata kerana redha Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir sekali maksudnya dia lebih merujuk kepada kerja yang zahirnya betul, tetapi ada nafsu juga di dalamnya. Jadi hendaklah kita menukarkan niat tersembunyi nafsu tadi, ditukarkan semata-mata mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ramainya orang ingin pergi menunaikan haji, umrah seumpamanya, tapi dikhawatiri pergi tadi disebabkan oleh hawa nafsu. Maksudnya kita baca sejarah hidup Syekh Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu. Semasa dia nak pergi haji, maksudnya di tengah jalan sampai ke mana satu bandar tadi, dia berjumpa dengan satu keluarga yang amat miskin dan tak ada makanan, dia nak makan tadi. Maksudnya dia ambil bangkai burung tadi, dia buat makanan. Dan Syekh Abdullah ibn Mubarak dia ambil ke semua duit perbelanjaan haji ni bagi pada keluarga tersebut, dan dia balik semula ke tempat asalnya. Jadi dia kata cukuplah, hari ni kita dah tunaikan haji kan, maksudnya kita membantu orang susah tadi lebih baik daripada kita menunaikan haji tadi. Jadi dia tinggalkan ibadat dia kan. Jadi dia buat semata-mata keredaan Allah. Allah lebih redha kita membantu manusia. Tapi kalau orang tadi dia pergi kerana nafsu ni, maka dia akan utamakan perjalanan tadi lah, utamakan keseronokan dia dan seumpamanya. Jadi yang dikehendaki ialah melakukan sesuatu ibadat, melakukan sesuatu kebaikan kerana meniatkan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana sesuatu kehendak nafsu. Sebab nafsu ni dia ada juga di dalam ibadat, dia ada juga dalam kita tadi buat sesuatu perkara. Sebab berzikir contohnya, ramai je orang berzikir, tapi yang nak ni lah berzikir kerana Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ada satu kumpulan manusia dia berzikir juga, tapi tujuannya nak mendapatkan ilmu kebal. Ada lagi kumpulan manusia berzikir juga, tapi tujuannya supaya nak mendapatkan ilmu tertentu, persilatan seumpamanya, perkara-perkara yang menyalahi adat kan, nak mendapatkan harta benda dunia sebagainya. Jadi ada juga orang berzikir, dan lagi banyak apa tu zikirnya daripada kita, satu hari 10,000. Itu yang kita risau. Maksudnya terdapat juga dorongan nafsu di dalam sesuatu ibadat. Jadi hijrah yang kelima yang dinyatakan oleh Imam Al-Qushairi radhiyallahu anhu dalam kitab Lataiful Isyarat ialah meninggalkan segala habuan-habuan nafsu tersebut dan kita berpindah kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi moga-moga apabila kita dah faham makna wahajaru tadi, jadi kita cuba tengok ada tak kita cuba usahakan 5 bentuk hijrah tadi. Maksudnya akhlak yang tak baik tadi, adakah kita dah mula tinggalkan? Maksudnya peringkat awal ni, pertama kita kena sedar dulu akhlak tu elok ke tak elok. Cara kita bercakap, cara kita berjalan, cara kita berpakaian, cara kita berhubungan dengan manusia, orang yang lebih tua, orang yang sederhana, yang sama umur, orang yang lebih kecil. Jadi akhlak tu yang kita nak kena ada panduan tadi. Tapi kalau kita tak ada berzikir, jadi dia tak ada panduan. Maksudnya kalau kita tak ada berzikir, kita tak ada ilham. Akhlak ni betul ke? Akhlak ni salah ke? Kelakuan ni betul ke? Kelakuan ni salah ke? Jadi disebabkan di peringkat awal, kalau kita baru mula berzikir, ilham tu tak dapat. Jadi kita mesti ditegur. Maksudnya mesti ada orang lama yang memberitahu kepada kita, ini akhlak, ini adab.
untuk menceritakan mimpi. Ini adab untuk kita tadi berzikir. Ini adab untuk kita tadi bila semayang, makan seumpamanya. Jadi peringkat awal untuk akhlak tadi itu kebiasaannya perlu kepada bimbingan, teguran dan nasihat. Selepas tu apabila dia dah sampai ke tingkatan nafsu mulhamah, maksudnya Allah mengilhamkan di dalam hatinya betul dan salah. Jadi dia dapat rasa, pergerakan aku ni salah, menunjuk-nunjuk. Dia dapat rasa percakapan ni bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dapat rasa perbuatan yang dia buat sehari-harian yang dulu tu dia rasa boleh, dia dah ada teguran, dia dah boleh bezakan perbuatan tu baik dan jahat. Dan itulah yang pertama dia lah, maksud meninggalkan akhlak yang jahat. Dan itulah seterusnya hijrah kedua, ketiga, keempat, kelima tadi. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga di tahun baru hijrah ni lah, yang dalam bulan Muharram, Allah Ta'ala mudahkan kepada kita untuk meninggalkan 5 perkara yang Syekh Al-Qushairi bagi tahu tadi. Dan moga-moga lepas tu baru kita dapat sambung wajahadu fi sabilillah wallazina awaw wa nasaru. Itulah sifat-sifat seterusnya orang beriman. Akhir sekali Allah berkata mereka lah orang beriman haqqan, sebenar-benarnya. Maksudnya orang yang sempurna. Maksudnya keimanan tu ada markah. Orang ni keimanannya 20% markahnya. Orang ni keimanannya 50%. Orang ni keimanannya 70%. Tapi apabila orang tadi sempurna sifat-sifat, dia dah niat untuk berhijrah, lepas tu bila dia dah niat nak meninggalkan 5 perkara tadi, wajahadu, dia mesti berperang. Maksudnya dia mesti melawan segala halangan, segala rintangan untuk dia tadi meninggalkan 5 perkara tadi. Itulah kumpulan yang pertama, orang yang berhijrah. Lepas tu kumpulan kedua tadi Allah bagi tahu wallazina awaw wa nasaru. Maksudnya kumpulan yang menolong. Maksudnya kita ada orang yang sedang berusaha meninggalkan 5 kejahatan tadi. Maksudnya nak meninggalkan nafsunya, nak meninggalkan sahabat-sahabatnya yang membawa kepada kejahatan, nak meninggalkan tempat maksiat, nak meninggalkan segala hawa nafsu. Jadi meninggalkan nafsu tadi, jadi dia kata mesti ada orang membantu. Jadi so di dalam perjalanan kita kepada Allah, kita ialah murid, dan dalam masa sama kita mesti ada orang yang lebih lama daripada kita, yang membimbing kita, yang mengingatkan kita. Lepas itu baru kita ada guru. Maksudnya kita mesti ada segi tiga segi tu. Maksudnya guru kita dan salah seorang khalifah, orang yang lama. Tu dia panggil awaw wa nasaru. Orang tu awaw, dia memelihara kita. Jadi kalau kita duduk dalam tarekat tapi tak ada satu orang lama yang memelihara kita dan menolong. Jadi maksudnya guru seorang kan, Rasulullah SAW tadi seorang. Macam mana dia nak jaga ke semua sahabat-sahabat tadi? Jadi Rasulullah SAW dia mendidik di peringkat awal sekumpulan sahabat. Maksudnya yang berada di Mekah tadi, Rasulullah didik orang yang berada di Mekah. Lepas tu orang berada di Mekah tadi mendidik orang berada di Madinah. Jadi itu ya keadaan. Maksudnya mesti ada guru, dan dia mesti ada salah seorang daripada sahabat-sahabat, orang lama yang membimbing kita. Dia panggil awaw wa nasaru ulaika. Jadi apabila hubungan dengan Allah, kita dah niat berhijrah dan kita dah niat untuk melawan nafsu dan seumpamanya, kita mesti ada bantuan daripada sahabat-sahabat. Jadi kan sekiranya ada segala perkara tu berlaku, maksudnya ada orang yang nak berubah dan ada orang yang tolong, faulaika humul mu'minuna haqqan, maka barulah orang beriman dengan markah yang tinggi tadi, haqqan, benar-benar boleh berlaku. Maksud sekarang ni kalau kita tak ada orang bimbing, tak ada ahli tegur kita, tak ada ahli bagi nasihat kepada kita, jadi amat susah nak membaiki diri ni, sebab kita takkan nampak kesilapan diri kita sendiri, aib kita sendiri jarang kita dapat lihat. Jadi dia perlu kepada orang yang awaw, dia memelihara kita, wa nasaru, dan dia tolong sama-sama. Dia tolong sama-sama beribadat dengan kita, tolong sama-sama berjalan bersama-sama kita, tolong sama-sama berperang melawan nafsu dan seumpamanya. Jadi kumpulan tersebut yang berjemaah tadi, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah manusia yang berada di darjat keimanan yang tertinggi. Lahum maghfiratun, ini tujuan dia lah.
Maksud tujuan kita datang, tujuan kita berzikir ialah pengampunan, maghfiratun. Bukan kita niat nak jadi kebal ke, ataupun nak keramat ke, ataupun niat nak ilmu pelik-pelik ke, ataupun niat nak kasyaf ke, tak ada. Kesemua tu ialah niat yang salah. Niatnya ialah maghfiratun, moga-moga Allah mengampunkan dosa kita. Maksudnya nak diajar orang beriman ni, dia punya fokus ni ialah wahai Allah, ampunkan aku. Dan kita tak boleh kata wahai Allah, ampunkan aku ni selagi kita ada sifat sombong, selagi kita rasa aku sempurna, selagi kita rasa aku tak pernah buat dosa. Dan yang paling banyak sekali yang yang kita paling risau sekali ialah orang yang duduk dalam situasi agama, beribadat, pergi masjid, pergi surau, jadi kita rasa kita tak ada dosa. Maksud saya dah pergi masjid, Ustaz, saya 5 waktu saya tak pernah tinggal, saya tak pernah mencuri, tak pernah merompak, tak pernah berzina. Jadi kita rasa kita tak ada dosa. Dan dia tak tahu, jahil tak mengenal Tuhan tu, itulah dosa yang paling besar sekali. Dan kita tak tahu, kita menganggap alam semesta wujud bersama-sama Allah, itulah syirik yang paling besar sekali. Jadi bila masa pula awak kata awak tak ada dosa, walaupun awak duduk dalam gua, dalam kotak, dalam satu peti besi sekalipun, selagi awak tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala, awak berdosa. Awak berdosa besar sebab awak jahil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita anggap dosa tu, kita nampak orang mencuri, kita kata orang ni berdosa. Kita nampak orang berzina, kita kata orang ni berdosa. Dosa yang ada pada diri kita tadi tu, ya qul ya ayyuhal kafirun, mengkufurkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengkufuri nikmat Allah. Maksud apabila kita tak mengenal saja Allah Taala, maknanya kita mengkufuri nikmat Allah. Maknanya Allah jaga kita daripada kecil besar sampai sekarang, kita tak peduli pun nak berkenalan. Maksud kita tak ada keinginan pun nak berkenalan dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada anak kita besar sampai besar, dia tak peduli pun kepada kita. Nak kenal kita pun tak peduli, nak sebut nama kita pun tak ada, nak ziarah kita pun tak ada. Dia panggil kafir tu. Cuma dia panggil kufur tu, kufur nikmat. Jadi kita selagi mana kita tak pedulikan Tuhan, tak berusaha membuka hijab, tak berusaha mendekatkan diri kepada Allah, mana kita tadi adalah orang yang sangat berdosa. Walaupun kita duduk dalam masjid, walaupun kita duduk dalam Kaabah, walaupun kita mengajak, kita 24 jam tawaf, maka ketahuilah kita lah manusia yang paling berdosa sekali. Jadi suatu bila Allah sebut saja orang beriman ni ialah orang yang sentiasa sedar dia tadi sangat berdosa. Dan sebab Allah kata, aku bagi, mula-mula sekali aku bagi kepada kamu ialah maghfiratun, aku bagi kepada kamu pengampunan daripada dosa syirik tadi. Syirikkan zat Allah Ta'ala, mensyirikkan sifat-sifat Allah Ta'ala, mensyirikkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah dosa yang paling kita takut sekali. Dan jangan sekali-kali kita anggap, saya tak ada dosa, Ustaz, saya hafal Quran, saya hafal hadis, saya hafal kitab, kan, saya orang masjid, saya pakai kopiah tak pernah tinggal, saya pakai jubah tak pernah tinggal, saya tak pernah tinggal 5 waktu. Awak tetap juga berdosa selagi mana awak tak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab Allah kata orang beriman dia adalah orang yang sangat merisaukan dosa ni, orang yang sangat memerhatikan diri ni sentiasa ada kelemahan. Selagi kita rasa saya sempurna, kan, saya dah hebat, saya dah bagus, itu tanda belumlah beriman. Jadi Allah bagi tahu orang beriman dia sentiasa memandang kepada dosa, dan semakin kuat iman seseorang, semakin banyaklah dia istighfar. Yang maksudnya salah seorang anak murid Aisin tadi, Aijah tu, dia akan beristighfar setiap hari 70,000 kali. Astaghfirullahaladzim, 70,000 kali dia istighfar setiap hari. Sebab dia kata ni, lahum maghfiratun, sebab kehendak mereka ialah maghfiratun. Dia dah bertarekat 30-40 tahun dah, tapi tiap-tiap hari istighfar ni 70,000. Sebab kehendak ni ialah, wahai Allah, ampunkan aku. Wahai Allah, semasa aku nak tercabut nyawa tadi, kau ampunkanlah aku. Itu je dia punya tujuan. Bukan kita tujuan beribadat ni, bertarekat ni, mana kita beribadat lah. Kita tak ada tujuan beribadat ni kerana dunia. Tak ada tujuan kita datang sini ni kenakan satu dunia, tak ada. Kita datang ni nak apa dia? Semata-mata maghfiratun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir sekali Allah kata, warizqun karimun, rezeki yang amat agung, rezeki yang amat mulia. Tadi rezeki pada rohani, ilmu ialah salah satu rezeki. Sifat-sifat mulia ialah rezeki daripada Allah Ta'ala. Jadi rezeki ni yang orang terlupa. Kan orang dia fokus pada rezeki, gaji aku setiap bulan, income aku berapa, akaun dalam bank berapa, itu rezeki yang dia fikirkan pagi, petang, siang, malam. Tapi rizqun karim yang Allah bagi tahu ni ada tak? Rezeki yang amat mulia tadi, yang tak akan binasa.
rezeki yang kekal abadi, rezeki seperti keimanan, ihsan, keredaan, takwa, syukur, itu pun rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dihukumkan sebagai karimun. Adapun beberapa dunia yang kita kejar ni, Rasulullah kata seperti najis, kan, seperti bangkai. Jadi jangan sekali kita terbalik. Maksud rezeki yang mulia dan iaitu sifat-sifat kurniaan rohani, apabila dihubungkan kepada rohani, itu dipanggil rezeki yang mulia. Apabila dihubungkan kepada jasmani, itu dipanggil dunia. Dan dunia ni hanya dipakai sekejap. Kita umur 50, 60, kita meninggal dunia, semua kita tinggalkan rezeki dunia ni. Habis rezeki yang karim ni dia tak boleh binasa. Rezeki yang karim ni, rezeki yang mulia ni, ialah yang kita simpan di dalam roh. Dan roh kita ni kekal selama-lamanya. Kita akan simpan rezeki itu, kita bawa. Maksud segala sifat. Contohnya kita ada sifat redha, kita usahakan sekarang zikir sampai Allah bagi sifat redha. Sifat redha tu ialah rezeki yang Allah kurniakan kepada kita di dunia. Dan sifat redha tu lah di akhirat akan ditukarkan kepada segala nikmat dalam syurga. Dari nikmat dalam syurga yang Allah kurniakan kepada seseorang, itu ialah sifat-sifatnya. Maksudnya itu ialah amalan dia. Itu ialah apa yang dia usahakan di dunia. Segala akhlak yang baik yang kita usahakan sekarang, itulah yang akan bertukar di akhirat menjadi syurga yang Allah Ta'ala akan letakkan kita. Sebab tu dia kata udkhulul jannata bima kuntum ta'malu. Allah kata kamu masuklah ke dalam syurga dengan sebab apa yang kamu amalkan. Maksud bila kita amal, kita dapat sifat redha, syukur, takwa, tawakal. Semua sifat-sifat ni akan jadi nikmat. Akan jadi nikmat di akhirat. Semayang tu, apabila kita diterima semayang ni, rukuk tu akan bertukar menjadi nikmat di syurga. Berdiri akan bertukar menjadi nikmat di syurga. Sujud akan bertukar jadi nikmat. Semua ibadah yang kita buat tadi tu akan bertukar menjadi nikmat. Jadi sebagai contohnya, apabila Sayyidina Ibrahim AS dia wasiatkan kepada Nabi Muhammad, dia kata, wahai Nabi Muhammad, pesanlah kepada umat kamu supaya memperbanyakkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kerana inilah tanaman di syurga. Maksud syurga tadi luas. Allah bagi kita syurga yang amat luas. Kalau kosong tak ada pokok, jadi tak ada gunanya juga. Jadi kita perbanyakkanlah beramal di dunia. Dan itu dipanggil rizqun karim. Maksud rezeki yang kekal, rezeki yang disimpan di dalam rohani, yang akan dizahirkan di akhirat sebagai syurga, tempat kita tadi duduk selama-lamanya bersama-sama dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita tentang makna hijrah tadi. Dan moga-moga kita tahu sifat orang beriman yang paling penting ialah sentiasa beristighfar, memperbanyakkan mohon ampun. Jangan sekali-kali kita rasa kita sempurna, aku tak ada dosa dan seumpamanya. Dan kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar memberikan rezeki kepada rohani kita, sebagaimana Allah tak pernah berhenti memberi rezeki kepada jasmani. Udara kita bernafas tak pernah berhenti, kan, jantung kita berdegup tak pernah berhenti. Cuma kita tanya, rizqun karim ni dah pernah dapat ke belum? Kan, rasa keimanan, kan, ta'amal iman, semua tu dah pernah rasa ke belum? Kan, melihat kepada Allah, mendekatkan diri. Dan moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita semua dan segala baik daripada Allah Ta'ala, segala salah silap daripada Indonesia sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihfaz Syekh Salahuddin wa yarzuqhu iyyana sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa afiyatan daima. Allahumma yarzuqna dzikrahu wa muhabbatahu wa khidmatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.